Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah, hari ini insya-Allah kita akan sama-sama lagi belajar sirah mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Ustaz nak ajak adik mendengar satu kisah mengenai satu peristiwa yang berlaku pada tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik tahu apa nama tahun kelahiran Rasulullah? Rasulullah dilahirkan pada tahun Gajah. Kenapa gajah, adik-adik? Kerana pada masa itu berlaku satu peristiwa yang besar di mana ada sekumpulan tentera bergajah datang untuk merobohkan Kaabah. Jadi satu pasukan tentera bergajah di bawah pimpinan Abrahah datang untuk menghancurkan Kaabah. Kenapa nak hancurkan Kaabah? Kaabah kan tempat ibadat yang mulia. Perkara ini terjadi, adik-adik, kerana Abrahah merasa dengki kepada kemakmuran negeri Mekah, yang mana pada negeri Mekah itu ada Kaabah. Abrahah ni, adik-adik, berada di negeri Yaman. Abrahah ingin sekali orang ramai datang berkunjung ke negerinya. Jadi Abrahah berpendapat sekiranya orang datang ke kota Mekah kerana ada Kaabah, sudah tentu kalau dia membina satu bangunan seperti Kaabah, sudah tentu orang akan beralih pandangan ke negeri Yaman. Lalu Abrahah pun membangunkan satu bangunan yang lebih hebat, yang lebih cantik daripada Kaabah dalam usahanya untuk mengambil hati orang supaya hadir ke negeri Yaman. Jadi adik-adik, adakah usaha Abrahah ini berhasil? Malang sekali. Walaupun setelah membina bangunan yang hebat, mewah, cantik, namun orang tetap pergi ke Kaabah. Perkara ini telah menjadikan Abrahah cukup marah. Lebih-lebih lagi, ada orang Arab yang datang ke Yaman kemudian mengotorkan tempat ibadat yang dibina oleh Abrahah. Abrahah pun mengumpulkan tentera untuk pergi merobohkan Kaabah. Kerana Abrahah berpendapat, kalaulah Kaabah diruntuhkan, orang akan mula pergi ke Yaman. Tanpa membuang masa, Abrahah pun mengumpul kekuatannya, tentera bergajah, pergi untuk menyerang kota Mekah. Tujuannya, adik-adik, untuk merobohkan Kaabah. Jadi, mereka pun bergeraklah kumpulan pasukan tentera bergajah ini sehingga sampai kepada satu tempat yang namanya Wadi Muhassir. Wadi Muhassir ni, adik-adik, kedudukannya terletak di antara Muzdalifah dan Mina. Nanti kalaulah adik-adik dapat pergi ke negeri Mekah, mungkin adik dapat pergi menunaikan umrah bersama ibu bapa adik-adik. Adik-adik akan boleh melihat Kaabah yang Ustaz cerita ni, yang ingin dirobohkan oleh Abrahah ni. Nanti adik boleh lihat di hadapan mata adik-adik. Adik-adik juga boleh melihat tempat Muzdalifah, Mina dan juga Wadi Muhassir yang Ustaz sebutkan tadi. Kalau adik-adik nak pergi umrah ataupun buat haji, adik kena berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, berikanlah ibu bapa adik dan adik serta ahli keluarga adik dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi tetamumu untuk menunaikan umrah dan haji. Amin. Mana tahu doa adik-adik makbul dan adik-adik boleh pergi umrah ataupun haji dengan ibu ayah dalam masa yang terdekat. Jadi adik-adik, apabila mereka berkumpul di Wadi Muhassir, tentera bergajah ini, kemudian Abrahah menghantar satu pasukan peninjau.
Hantar dulu pasukan peninjau untuk melihat kota Mekah. Apabila mereka masuk, mereka merampas harta benda di kota Mekah, penduduk-penduduk di kota Mekah. Jadi, antara yang dirampas ialah 100 ekor unta Abdul Muttalib. Adik-adik tahu siapa Abdul Muttalib? Betul. Abdul Muttalib adalah datuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandai dah tu. Bila boleh jawab tu, bila ustaz tanya siapa Abdul Muttalib, adik kata nenda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan adik sudah tahu tentang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagus adik-adik. Lepas tu selepas dirampas unta itu, Abdul Muttalib dengan beberapa orang pembesar daripada kota Mekah pergi berjumpa dengan Abrahah untuk meminta kembali unta yang telah dirampas itu. Abrahah apabila berjumpa dengan Abdul Muttalib, dia rasa terkejut. Kenapa terkejut adik-adik? Sebab Abdul Muttalib meminta supaya Abrahah memulangkan unta. Abrahah berkata, sedangkan kami ni datang untuk menghancurkan Kaabah. Kenapa tidak nampak pun kamu merisaukan Kaabah, tetapi risaukan unta kamu? Jadi Abdul Muttalib kata, aku ini hanyalah pengembala ataupun penjaga unta. Jadi aku risau unta-unta aku. Aku mohon balik supaya engkau kembalikan pada aku. Adapun Kaabah itu ada pemiliknya. Sudah tentu pemiliknya yang akan menjaga Kaabah. Selepas Abdul Muttalib pulang ke kota Mekah, Abdul Muttalib memberitahu kepada penduduk Mekah supaya pergi menyembunyikan diri atau melarikan diri ke bukit-bukit, lereng bukit bagi menyelamatkan diri daripada serangan tentera Abrahah ini. Jadi apabila tentera Abrahah ini ingin menyerang, sesuatu yang ajaib telah berlaku. Gajah yang ditunggang oleh tentera Abrahah ini tidak mahu memasuki kota Mekah. Menakjubkan kan? Unta. Apa tu Ustaz beritahu tadi? Betul. Apa tu? Gajah. Jangan sebut kuda, jangan sebut unta, tapi gajah. Tentera bergajah apabila menuju ke kota Mekah, gajah tidak mahu memasuki kota Mekah. Tetapi apabila ia diarahkan untuk kembali kepada Yaman, unta itu bergerak. Kan pelik tu adik-adik. Suatu yang ajaib. Gajah pun tidak mahu merobohkan rumah Allah. Jadi tiba-tiba di atas langit kelihatan sekumpulan burung yang bernama burung ababil. Kalau adik-adik nak tahu, kisah ini ada dalam surah Al-Fil. Nanti adik-adik boleh bertanya kepada ustaz dan ustazah adik-adik tentang surah Al-Fil ini. Jadi burung itu pun membawa bersama-samanya batu-batu daripada tanah liat yang dibakar. Apabila mereka terbang, burung itu terbang sampai mereka di atas tentera Abrahah itu, tentera bergajah, burung-burung itu pun melepaskan batu. Jadi batu itu pun jatuh terkena kepada tentera-tentera Abrahah. Batu itu panas. Jadi tentera Abrahah pun lari ke sana ke sini, hiruk pikuk, bising, sakit. Lari sehingga kan matilah kesemuanya seperti daun-daun dimakan ular. Adik-adik nampak tak bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala? Apabila datang kumpulan tentera bergajah, kuat kan dengan bergajah, tapi Allah Ta'ala hancurkan tentera bergajah itu dengan burung. Walaupun gajah itu hebat, tetapi apabila burung datang, sekumpulan ababil datang membawa batu daripada tanah-tanah liat yang dibakar, maka musnahlah, hancurlah
kalahlah tentera bergajah itu dan kesucian Kaabah terpelihara. Jadi adik kena faham, kita kena yakin dengan pertolongan Allah. Adik kena yakin dengan pertolongan Allah. Di saat orang Mekah sudah pergi keluar daripada Mekah, bersembunyi di lereng bukit, Allah Subhanahu Wa Taala menolong Kaabah dengan menghantar burung ababil. Kalau adik-adik yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu Allah Taala akan membantu adik. Adik ingin berjaya dalam peperiksaan, banyakkan berdoa kepada Allah. Ya Allah, berilah kami faham pelajaran ini, ya Allah. Kita kena yakin Allah Taala dengar doa kita dan kena yakin Allah Taala akan membantu kita. Adik kena ada keyakinan tu. Lihat bagaimana kisah yang Ustaz ceritakan tadi. Walaupun tentera itu hebat, besar, gagah, tentera bergajah, tetapi apabila berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menghantarkan tentera burung ababil, maka kalahlah tentera bergajah tersebut. Allah Ta'ala akan menolong kita kalau kita menolong Allah. Allah Ta'ala akan menjaga kita kalau kita menjaga agama Allah. Jadi adik kena jaga agama adik. Adik kena solat 5 waktu. Jangan tinggal solat subuh. Jangan tinggal solat zuhur. Jangan tinggal solat asar. Jangan tinggal solat maghrib. Jangan tinggal solat isya. Adik kena sembahyang 5 kali sehari. Adik kena solat. Jangan tinggal solat. Barulah adik akan mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Okay. Ustaz rasa cukup sekadar itu. Kalau ada apa-apa ini, Ustaz akan bercerita lagi tentang peristiwa semasa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jumpa lagi. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.